Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Apa itu senjata bio? Contoh senjata bio ialah nuklear. Kalau nuklear meletup, akan menyebarkan radiasi yang membahayakan manusia. Tapi tahukah anda yang senjata bio ini bukan sahaja digunakan pada zaman moden, tetapi ia pernah digunakan oleh peperang. Tetapi ia juga digunakan semasa peperangan zaman silam dahulu. Bukanlah mereka menggunakan nuklear, tetapi senjata biologi ini datang dalam pelbagai bentuk. Dari menggunakan mayat yang dijangkiti wabak sehinggalah menggunakan haiwan berbisa untuk menundukkan pihak musuh. Itulah perkongsian kita pada hari ini. Kita akan melihat 4 kali bila perang zaman silam menggunakan senjata bio. 4. Empire Carthaginian versus Empire Roman 184 sebelum Masihi. Ini adalah sebuah kisah yang berlaku semasa pertempuran di antara Empire Carthaginian menentang Empire Roman, dan teknik inilah yang menjadi ikutan untuk general perang seterusnya di dalam senarai ini. General Carthaginian yang bernama Hannibal menggunakan catapult untuk melancarkan ribuan ekor ular dan kalajengking ke arah kapal layar tentera Roman dengan objektif mereka akan disengat dan diracun melemahkan tentera Roman. Ini berhasil bila mereka berjaya melemahkan dan menundukkan bala tentera Roman dan menang di dalam pertempuran tersebut. Penggunaan teknik senjata biologi ini tidak berhenti di situ. Kedua-dua empire menggunakan racun dari akar pokok untuk meracun arak tentera pihak lawan, membuatkan ramai yang terkorban. Contoh yang lain lagi berlaku bila pemimpin Athens meracun bekalan air di kota Kirha, menyebabkan ramai penduduk dan tentera meninggal dunia, membolehkan dia menakluki seluruh kota tanpa banyak tentangan. Insiden-insiden ini antara contoh terawal penggunaan senjata biologi yang kemudian menjadi ikutan kepada empire-empire seterusnya. 3. Mongol versus Genoese 1347 menyebarkan wabak bubonic. Ini terjadi semasa pertempuran di antara kerajaan Genoese dari Eropah dan Empire Mongol dari Asia. Kerajaan Genoese yang berkubu di kubu Kaffa berdekatan Laut Hitam yang hari ini digelar sebagai Feodosia, Ukraine, memang menjadi kawasan yang sering menjadi rebutan. Mereka pernah bertempur dengan Empire Venetian dari Eropah, Empire Byzantine juga dari Eropah, dan juga Empire Mongol dari Asia. Ini disebabkan oleh kedudukan pelabuhan yang strategik, kapal untuk keluar dan masuk berdagang. Sesiapa yang mengawal kubu Kaffa pada waktu itu, maka mereka akan mengawal aktiviti perdagangan di situ dan mempunyai pengaruh politik yang kuat. Disebabkan kubu Kaffa dilindungi oleh benteng pertahanan, ini membuatkan tentera Mongol sukar untuk memecah masuk. Dengan itu mereka menggunakan satu teknik senjata biological, iaitu dengan menggunakan mayat yang meninggal dunia akibat wabak bubonic. Mereka akan menggunakan catapult dan melancarkan mayat-mayat ini masuk ke dalam kubu Kaffa dengan objektif penyakit bubonic akan tersebar di kalangan orang awam dan juga tentera, memaksa mereka membuka pintu kubu. Dan teknik ini berhasil bila kebanyakan tentera dan orang awam melarikan diri ke Eropah, Asia dan Afrika, yang menimbulkan satu lagi masalah. Mereka menyebarkan wabak bubonic ini ke seluruh dunia yang kemudian menyebabkan kematian 200 juta orang. Usaha tentera Mongol ini berakhir bila tentera dari Itali datang dan membunuh 15,000 bala tentera Mongol. 2. Wallachia versus Uthmaniyah Ottoman 1462. Kisah ini berlaku pada tahun 1462 di antara kerajaan Wallachia yang hari ini digelar sebagai Romania menentang Empire Uthmaniyah ataupun Ottoman. Hari ini digelar sebagai Turkiye. Kerajaan Wallachia yang diketuai oleh Vlad Dracul tidak berpuas hati dengan kerajaan pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, ketua kepada Empire Uthmaniyah, disebabkan Sultan Muhammad tidak memberikan bantuan ketenteraan kepada Vlad bila dia diserang oleh pihak musuh. Apa tidaknya pada waktu Vlad meminta bantuan, kempen Sultan Muhammad untuk menakluki Istanbul sedang berlangsung. Sultan Muhammad berjanji untuk membantu Vlad selepas kempen penaklukan Istanbul berakhir, tetapi Vlad tidak berpuas hati dan berdendam dengan Sultan Muhammad. Walhal, Vlad dan Sultan Muhammad membesar bersama-sama dan mereka adalah rakan sepermainan. Maka dengan itu, Vlad yang tidak berpuas hati memancung kepala utusan Sultan Muhammad ke Wallachia. Dia juga menyerang kawasan
penjajahan Sultan Muhammad untuk menyampaikan mesej yang mereka sedia berperang. Ini menandakan titik peperangan di antara dua rakan sepermainan ini. Sultan Muhammad kemudian membawa bala tenteranya merentasi Bukit Bukau untuk menyerang kubu Vlad untuk menjatuhkan kerajaan Wallachia. Ketika berada di tanah Wallachia, Vlad telah menggunakan teknik perang yang dahsyat seperti membakar semua kawasan hutan supaya tiada lagi sumber makanan untuk bala tentera Sultan Muhammad. Vlad juga menggunakan teknik perang yang hari ini kita gelar sebagai senjata biologikal. Vlad telah melepaskan banduan dan pesakit yang tenat dari menghidapi tuberkulosis dan wabak bubonic dengan objektif untuk menjangkiti bala tentera Sultan Muhammad. Akibat dari ini, banyak tentera Sultan Muhammad dijangkiti wabak dan ini melemahkan kemarahan mereka menuju ke kubu Vlad. Namun begitu, usaha ini gagal bila Sultan Muhammad berjaya meruntuhkan kerajaan Wallachia di mana Vlad Dracul telah berjaya dibunuh dan kepalanya dipacak di atas kayu diletakkan di jalan Istanbul sebagai peringatan kepada pengkhianat. 1. Penjajah kolonial British versus orang asli Red Indian 1762. Kisah ini berlaku sekitar tahun 1760 bila penjajah British giat meluaskan kawasan tanah jajahan mereka di Amerika. Seorang ketua kubu bernama Kapten Simeon Ikuya diberitahu yang jangkitan cacar tersebar di kalangan pedagang dan juga tentera mereka. Ramai yang datang ke kubu untuk mendapatkan rawatan. Kapten Simeon kemudian melihat ini sebagai satu peluang untuk menggunakan jangkitan cacar melemahkan orang-orang asli Red Indian yang menentang mereka. Dia mengarahkan semua selimut pesakit dikumpul dan diberikan kepada orang Red Indian, kononnya sebagai tanda persahabatan, tetapi pada hakikatnya dia mahu cacar ini tersebar di kalangan komuniti orang asli Red Indian. Mereka menerima dengan tangan terbuka dan malang 1000 kali malang cacar tersebar di kalangan komuniti yang melemahkan mereka. Sejarah menceritakan yang orang asli Red Indian sama ada dihalau ataupun dibunuh oleh penjajah British dari Amerika secara langsung membentuk Amerika yang dipelopori oleh orang kulit putih sehingga hari ini. Kisah ini menjadikan kisah terakhir penggunaan senjata biologi zaman silam pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Kalau anda rasa video ini menarik, pastikan anda like dan share dengan rakan-rakan anda. Akan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Jadi pastikan anda subscribe dan like kami di social media. Saya jumpa di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.